telah diajar, cikgu dah bagi nota mengenai graf linear, graf kuadratik, graf kubik, graf salingan. Ada 4 graf kat situ. Yang mana setiap satunya ada persamaan fungsi. Pada siapa yang tak salin nota tersebut, boleh tengok video ataupun kamu snap dari suruh kawan share. Kamu salinlah macam nota kawan itu. Sebab apa? Bentuk-bentuk graf itu adalah sebagai panduan untuk kamu lukis graf menggunakan nilai-nilai yang diberi. Baru kamu boleh dapat kenal pasti bentuk graf ni macam mana. Persamaan graf ni macam mana. Persamaan graf ni sangat penting. Lepas ni cikgu akan tunjukkan persamaan graf yang mana dia boleh membantu kita menentukan graf apa yang kita akan lukis ni. Itu pun kalau kita ingat. Tapi kalau kita tak ingat, kita tak boleh nak fikir buat apa. Melainkan kita kena lukis graf. Itu saja dia punya pilihan dia. Tapi kalau pelajar yang boleh ingat nota tersebut dan boleh fikir apa yang kena buat, itu sangat bagus. Okey, so kita nak mula soalan berapa ni ya? Soalan 6 tak silap cikgu? Itu tak soalan 6? Betul. Betul, okey. Betul. Kita nak masuk bahagian pengiraan. Pastikan sebelah kamu ada kalkulator. Okey, kita nak buat pengiraan dahulu. Okey, macam mana nak lengkapkan jadual nilai. Okey, kat sini kita panggil jadual nilai. Jadual nilai ni ada nilai X, ada nilai Y. Okey, dan kebiasaannya nilai-nilai X telah diberi. Okey, nilai-nilai X telah diberi. Kalau macam ni, X ni dah beri negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan 3. Itu dah diberi. Jadi tugas kita ialah menggantikan nilai-nilai X itu di dalam persamaan yang diberi. Ini persamaannya. Y sama dengan negatif X tambah 5. Kita guna Y sama dengan negatif X tambah 5. Okey. Lepas ni, kalau kamu jumpa apa-apa persamaan, kamu tengok nilai X. Paling penting tengok nilai X. Adakah X itu berkuasa 1, berkuasa 2, berkuasa 3 atau berkuasa per? Cikgu dah cakap 4 jenis tu. Sebab 4 jenis tu yang ditentukan berdasarkan kuasa pada X. Okey, kalau kat sini agak-agak. Okey, X dia berkuasa berapa? 1. Okey, X dia berkuasa 1. Jadi berkuasa 1, graf apa yang akan kita lukis? Memang boleh semula nota. Graf apa yang Graf kuadratik. Graf ni? Graf kuadratik, awak dia betul. Graf linear. Apa? Graf apa? Awak pun nak clear. Okey, graf apa? Someone boleh cakap graf apa? Graf linear. Graf linear. Okey, graf linear. Okey, kita dah tahu graf linear. Okey, graf linear tu sama ada apa? Okey, naik. Okey, naik ataupun turun. Graf linear sama ada naik ataupun turun. Okey, macam mana tahu naik ke turun? Kamu kena tengok di hadapan dia pula. Di hadapan X ini. Negatif. Okey, kalau negatif naik ke turun? Turun. Okey, kalau negatif dia akan turun. Ini negatif. Itu pentingnya kita tengok persamaan dia. Okey, tapi yang ini kita tak melukis lagi. Kita akan lukis selepas ni. Ini cikgu nak tenangkan ya. So, kita nak, hari ni cikgu nak ajar macam mana kita nak dapatkan nilai-nilai. Okey, dengan menggantikan. Okey, kita ambil setiap satu ni. Nanti bahagian-bahagian ni kamu kena buat secara sistematik, tersusun, bagi elok. Okey, mula-mula kita akan buat dulu X sama dengan negatif 3. Okay, X sama dengan negatif 3, selepas tu kamu salin dia punya persamaan. Negatif X tambah 5. Okey, yang ini kamu dah belajar dalam bab 3 rumus algebra, iaitu menggantikan. Jadi kamu hanya gantikan negatif 3. Kamu tengok ya, kamu gantikan negatif 3. So negatif tu memang ada di luar.
Negatif ini wajib. Kamu tengok setiap satu dia tulis ya, ini wajib. Dan letakkan dalam kurungan negatif 3 sebab kamu gantikan negatif 3. Negatif 3 tu adalah X. Okey? Jangan sebelum kamu cakap dah ada negatif, kamu tak perlu letak negatif. Salah ya, itu konsep yang salah. Kalau negatif dah ada ke tak ada ke, kamu tetap kena gantikan negatif 3 sebab itu yang diberi. Okey, tambahkan dengan 5. Okey. Menggunakan kalkulator, negatif kurungan negatif 3 tutup kurungan tambah 5 dapat berapa? 2. Okey, kamu akan dapat 2, salah. Yang 8. dapat negatif kurungan negatif 3 tutup kurungan tambah 5. Apa yang kamu tulis pada kalkulator, kalkulator itu je dua yang kamu kena tekan. Okay, kalau kamu tak berapa nak cakap lagi, tolong ikut cikgu punya teknik ni. Apa yang kamu tulis itu yang kamu tekan, kamu akan dapat 8. Kalau kamu dah cakap tak ada masalah, kamu boleh negatif jadi positif. Positif tambah 5 dapat 8. Itu tak ada masalah. So dapat 8, tuliskan di sini 8. Okay, dan kita teruskan X sama dengan negatif 2. Pun kita repeat benda yang sama. Y sama dengan negatif X tambah 5. Okay. Negatif tu memang ada di luar sebab negatif tu X punya. Kita just masukkan negatif 2 di dalam kurungan. Okay. Kalau ini kamu tak strong, better kamu tengok balik semula bab rumus algebra. Kita dah belajar dah masa di sekolah algebra. Okay. Negatif kurungan negatif 2 tutup kurungan tambah 5. 7. 7. Kamu dapat 7, kamu letak dalam jadual. Satu repeat. X sama dengan negatif 1. Okay, Y sama dengan negatif X tambah 5. Okay, kalau tulisan kamu besar, kamu kontrolkan tulisan kamu. Okay, siapa-siapa tak faham boleh terus direct tanya ya. Tak nak malu, tak nak segan ya, kamu terus tanya. Kalau kamu tak nak tanya, kamu please fokuskan. Okay, kosongkan daripada benda-benda lain, fokus untuk matematik ni. Okay, negatif kurungan negatif 1 tutup kurungan tambah 5. 6. 6. Okay, cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu siapkan 0, 1, 2 dan 3. 0, 1, 2 dan 3. Kalau kamu tak sempat salin, kamu bagi tahu, tolong ya, interact. Cikgu tak boleh nampak kamu chat lah. Okay, sebab cikgu dah tengok paparan lain ni. Okay, 2 minit untuk siapkan 0, 1, 2 dan 3. Okay, ada yang dah siap? Dah cikgu. Dah, okay, kita tunggu lagi kawan. Okay, siapa lagi dah siap?
Dah Dan siapa cukup. nak cuba 0, 1, 2 dan 3? Kalau ada 4 orang ni boleh volunteer. Cikgu. Alia Okey, Batrisha. Alia Batisha. Okey, good. Bagi tahu nama terus ni. Cikgu tak boleh nampak siapa cakap. Okey, Alia Batisha mula. Okey, cikgu salin dulu soalan. Okey, lepas tu. Sama dengan Hmm. negatif Hmm. negatif buka kurungan kosong, Hmm. tutup kurungan Hmm. tambah 5 Hmm. sama dengan 5. Sama dengan 5. Okey, betul. Negatif 0 tambah 5. Sekejap ya, negatif 0 tambah 5. Okey, dapat. Okey. Okey, siapa nak cuba soalan nombor X sama dengan 1? Cikgu Syong. Ha? Syong. Ceng, okey. Jawab. Negatif buka kurungan 1 tutup kurungan tambah 5 Lepas tu? sama dengan 4. 4. Okey, siapa nak cuba X sama dengan 2? Come on, pagi-pagi saya cergas. Cergas. Okay, yang dah tulis, yang dah dapat jawapan boleh tulis di dalam kotak. Okay, siapa nak cuba X sama dengan 2? Cikgu Munira. Munira, okey, sambung. X sama dengan 2. Y sama dengan negatif X tambah 5. Okey. Negatif buka kurungan 2 tutup kurungan tambah 5. Okey, dapat berapa? Dapat 3. Dapat 3. Okey, last. Siapa nak cuba? X sama dengan 3. Balkis cikgu. Okey, Balkis. X sama dengan 3, Aha. Y sama dengan negatif X tambah 5. Negatif buka kurungan 3 tutup kurungan tambah 5. Jawapan 2. Okey, jawapan 2. Okey, ini jawapan awak. Awak akan dapat ni. Okey, kalau dalam soalan, kebiasaannya dia memang soalan nak tengok pelajar mendapatkan jawapan. Daripada jawapan pengiraan ni lah memang wajib dibuat supaya kita tahu kalau ada kesilapan pada pengiraan, graf awak pun memang akan berubah. Sebab kita dah set dah X kuasa 1 mesti linear. Tiba-tiba bila awak kira jawapan dia salah, bila awak buat soalan, bila awak lakarkan graf dia jadi bengkok pula. Jadi kat situlah kita boleh kenal pasti di mana titik yang menyebabkan lengkuk linear tu berbeza. Okey, sempat salin yang lain? Ni kalau tak sempat kamu boleh screenshot. Kalau kamu tak nak tengok video, boleh screenshot. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, dah tahu kan macam mana? Cikgu tunjukkan soalan pertama, X sama dengan 0 dahulu. Okey. Okay, X sama dengan 0. Okey, X sama dengan 0 kita masukkan dalam persamaan graf. X kuasa 2 tolak 8X. Okey, tambah 17. Okey, masukkan kosong ni. Letak kurungan. Apa-apa kena letak kurungan sebab itu yang kita nak gantikan. Kalau nampak macam remeh, kamu kena biasakan benda-benda macam ni. Sebab matematik kan, kalau tak nak remeh, kena belajar matematik sekolah rendah. 1 tambah 1. Okey, so kalau kamu tak nak keliru, kamu boleh terus tekan pada kalkulator. Apa yang kita tulis, terus tekan pada kalkulator. Kurungan masukkan, kuasa masukkan. Ada lagi tak yang nak tahu macam mana nak tekan kuasa? Kalau kuasa 2 pada kamu punya kalkulator tu ada tulis X kuasa 2 tu. Tekan tu. Yang penting kamu kena letak kurungan. Okey, so 0 kuasa 2 dapat 0 tolak 8 tolak 0 dapat 17. Dah dapat jawapan, tulis di sini. Okey. Cikgu tinggalkan, cikgu bagi masa 2 minit untuk selesaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay, sekarang nanti kita tanya pula pelajar yang belum pernah cuba. Okay, 2 minit cikgu bagi ya. Kalau dapat lagi awal daripada 2 minit tu dah cukup bagus. Kamu kena buat di dalam PDPR ni juga, online ni juga. Sebab apa lepas ni cikgu tak pasti kamu nak boleh return kat cikgu ke tak. Okay, siapa yang belum print, kamu boleh salin pada buku kamu. Tak ada buku, tak tahu buku kat mana, keluarkanlah apa-apa kertas. Janji lepas ni kamu kelip lah, kamu stapler ke, kamu selotip ke pada buku kamu. Kamu jangan risau cikgu tanya kamu buat ke tak buat. Kamu kena risau diri kamu. Kamu belajar ke tak? Adakah kamu nak blame pada cikgu, cikgu tak pernah ajar? So itu sangat berat tu benda tu kalau tuduhan cikgu tak ajar. So nak tak nak kamu kena buat juga. Push yourself, buat juga sekarang. Okey, 40 saat lagi. Tiga puluh saat lagi. Okey, habis masa. Siapa nak jawab? Sama dengan 1. Kalau boleh pelajar yang tak pernah dengar cikgu dengar suaranya ya. Kita nak bagi peluang sama rata. Tak ada apa yang perlu kamu takutkan untuk kamu cakap. Salah itu memang proses belajar. Okay, sama nak cuba sama dengan 1. Okay, siapa nak cuba? Alah, tidur ke? Saya cikgu. Okey, cuba. Siapa tu? Alia Batrisha. Okey, Alia Batisha. Tadi Afwan Alia dah jawab juga kan? Okey. Ada orang lain lagi ke? Ya, tunggu Alia. Kita tanya orang lain dulu Alia. Nanti tak ada Cikgu, baru. saya Siapa? Ni Ni. Okey, ni cuba. sama dengan Aha. buka kurungan 1 tutup kurungan kuasa 2. Hmm. Tolak 8, buka kurungan 1 tutup kurungan. Tambah 17. Jawapan Okey. dia 10. Okey. So, jawapan 1 tolak 8. Okey, naik. X sama dengan 2. Okey, Cikgu Afidah. Afidah, okey. Kurungan 2 tutup kurungan kuasa 2 tolak 8 kurungan 2 tutup kurungan tambah 17 sama dengan 5. Sama dengan 5. Betul ke 5? 4 tolak 16. 12 tambah 17, 5. Okey, betul. Okey, siapa nak buat X tambah dengan 3? Cikgu Nasia. Siapa Nasia? Ya, cikgu saya. Okey, cuba. X kuasa 2 tolak 8X tambah 17. Buka kurungan 3 tutup kurungan kuasa 2 tolak 8. Buka kurungan 3 tutup kurungan tambah 17. Jawapannya 2.
8-nya 2. Okey. Okey, siapa nak buat X sama dengan 3, 4? Kita bagi peluang siapa boleh jawab lagi. Siapa? Saya. Siapa Nur saya bagi Farhana. tahu nama? Farhana. Farhana siapa ni? Nur Farhana Farhana dulu. proaktif. Ha. Okey. Kita cuba. X tambah 4, Y sama dengan X kuasa 2 tolak 8X tambah 17. Kurungan 4 tutup kurungan kuasa 2 tolak 8 tutup kurungan 4 tutup kurungan tambah 17 sama Okey. dengan 1. Sama dengan 1. Okey. Siapa nak cuba X sama dengan 5? Siapa nak cuba X sama dengan 5? Sebelum siap. Nak dengar suara awak. Suara yang tak pernah. Ni jangan takut. Jangan takut. Kita sama-sama belajar. Kamu tak perlu malu. Tak ada siapa pun boleh nampak muka kamu. Tak ada siapa nak gelak. Adina, okey cuba. Sama dengan Terus masukkan X sama dengan 5. Ni cikgu dah tuliskan dah yang atas. Terus masukkan. buka kurungan 5 tutup kurungan kuasa 2. Okey. Tolak 8 buka kurungan 5. Okey. 5 tambah 17. Okey. Jawab berapa? Sama dengan? 2. Sama dengan 2. Okey. Okey, siapa nak cuba soalan last? Sama dengan 6. Alia Syafiqah. Ada Syafiqah? Buka kurungan 6 kuasa 2 6 tutup kurungan kuasa 2 Okey. tolak 8 Soalan buka 8. kurungan 6 tutup kurungan tambah 17 Okey. Jawab sama apa? dengan 15. Sama 5. dengan Lima. 5. Betul ke 36? Lima. Okey. 5. Okey, thank you semua yang menjawab tu. Okey, so ada peluang-peluang kamu jawab. Tak apa. Kalau siap kawan boleh terbetulkan. Okay, kita takkan gelak pun. Okey, jadi kat sini cikgu nak apa? Cikgu nak kamu tengok. Okey, nilai-nilai ini. Tengok ada yang sama ni cikgu. Bila sama, kamu jangan panik tau. Kamu jangan panik. Sebab apa? Sebab dia punya persamaan ini adalah X kuasa 2. Okay, X kuasa 2 dia adalah kuadratik. Okay, kuadratik. Kalau kuadratik cikgu kata apa? Bentuk apa? Bentuk parabola. Kamu tengok pada nota yang cikgu bagi minggu lepas. Kuadratik bentuk parabola. Parabola tu macam mana? Susah sangat nak pilih kan? Okey, dia sama ada bentuk senyum ataupun bentuk masam. Okey, senyum. You senyum macam mana dan you masam. Macam mana? Okey, so macam mana kita nak tahu dia bentuk senyum ke masam? Tengok depan X ni. Depan X kamu nampak berapa nilai dia kat situ? Berapa nilai dia? Positif ke negatif? Positif. Positif. Iaitu positif 1 kan. Tak ada nombor bermaksud 1. Bukannya kosong. Tak ada nombor bermaksud 1. So 1 itu positif. Bila positif kita kena lukis graf senyum. Graf senyum. Jadi apa kaitannya ada 2 nombor 5, ada 2 nombor 2 cikgu? Okey. Nombor-nombor ini sebenarnya ni cikgu buat warna hijau dia akan memintas 2 kali pada nombor yang sama. Dia bila kat sini dia ada 2 kali. Kat sini kita tak nampak lagi, kita nak lukis. Lepas ni bila kita lukis kita pasti akan nampak. Okey, bila dia menyentuh 2 kali nombor tu pada titik yang berbeza, dia akan menghasilkan graf lengkung macam tu. Okey, sempat Saleh? Sempat. Okey. Okey, nombor 3 ni sebagai tugasan. Okey, tugasan. Okey, kamu salin dulu tugasan.
Okey, please. Paling penting cikgu suka ingatkan anak murid cikgu, kalau kamu takut salah, tolong ikut pada apa yang cikgu ajar, menggantikan letak dalam kurungan. So kalau kamu faham bahagian ini, bermaksud bila kamu ulang balik semula bab rumus algebra, kamu tahu bila menggantikan perlu menggunakan kurungan. Lepas ni kalau menggantikan apa-apa nilai mesti menggunakan kurungan. Okey, barulah kuasa 3 tu diletakkan di luar. Okey, yang ni cikgu nak akan tengok ya. Kamu akan return tugasan ni pada cikgu. Okey. Okay, kita pergi ke soalan nombor 7 boleh? Boleh. 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 Okay, good. Ni dah tahu. Okey, semangat pagi yang belum makan ni. Bagus. Okey, sekarang kita nak masuk kepada melukis graf. Okey, tadi kita dah mengira jadual nilai. Sekarang nak melukis graf. Biasanya kalau saya nak lukis graf, soalan akan bagi persamaan. Ini persamaan macam biasalah. Akan bagi jadual, akan bagi skala. Skala ni lah yang kamu kena buat dengan betul. Tapi kalau kamu buat tak betul, ikut skala suka hati, kamu punya graf tak sama dengan pelajar lain. Nanti bentuk graf pelajar lain besar, awak punya graf kecil. Sebab apa? Ikut skala suka hati. Tak mau macam tu ya. Okey, jadi kat sini pada bodoh kamu, cikgu dah sediakan ruang untuk buat pengiraan kat sini. Okey, siapa yang belum salin, kamu boleh salin, buatlah pengiraan dalam buku kamu. Okey, jangan rasa terbeban. Cuma cikgu nak lepas ni kamu carilah sendiri kertas graf. Sebab apa? Graf pun kena lukis. Graf kalau nak buat sendiri-sendiri tak boleh. Sebab graf ni bentuk petak-petak kecil macam ni. So sangat susah di sini. Melainkan kamu ada kertas graf. Okey, cikgu tak ada masalah. Okey, tapi kalau yang dah print tak ada masalah lah. Tak perlulah cari kertas graf lain. Okey, buat pengiraan di sini jom. Okey, kita buat Y sama dengan 3X. Okey, sama-sama buat 3X tambah 1. Okey, iaitu kita nak gantikan X sama dengan 1 di buku lah nampak ni. Okey, so kita masukkan 3 darab 1. Okay, sambil-sambil buat semua. Okey, tambah 1. Okey, masuk dalam kalkulator 3 darab 1, 3 tambah 1 dapatnya 4. Kamu tulis, kamu kira, kamu masuk dalam jadual. Itu memang soalan seperti ini memang kita nak bagi full mark jika pelajar memang ikut betul-betul formula ni. Okay. Cikgu nak bagi personally advice kan. Kalau cikgu lebih suka anak murid cikgu end soalan yang ada pengiraan graf macam ni. Sebab apa? Kita memang nak bagi markah senang saja. Sebab kamu lukis paksi pun dapat markah. Kamu plot titik pun dapat markah. Okay, so fokuskan untuk betul-betul faham bab ni. Okay, dah buat kat situ, buat X kuasa X sama dengan 2. Okay, dapat Y sama dengan berapa? Masukkan. Okay, dapat 7. Okay. X sama dengan 3. X sama dengan 4. Okay, kalau tulisan besar, kamu kecilkan lah. X sama dengan 5. X sama dengan 6. Okey. Kalau kamu lagi cepat dari cikgu pun tak ada masalah. Memang itu kepantasan yang kita inginkan untuk para pelajar. So X sama 3 dapat 10. Okey. Y sama dengan X sama dengan 4, siapa dapat? 13. 11 salah. Kalau 11 salah ya. Dapat berapa? X sama dengan 4. 13. 13, okey. Okey, X sama dengan 5. Siapa dah dapat? Cikgu tak nampak siapa angkat tangan. Cikgu tak boleh nampak sebab paparan ni memang entire cikgu punya. Cikgu tak boleh tengok. Kamu on microphone je cakap. Dapat berapa? 16. 16. Okey. Okey, bagus. Okey,
Okey, last X sama dengan 6. 19. 19. Bagus. 19. Itulah cara. Kalau complete kat situ, kamu memang dah boleh dapat 1 markah. Cikgu sikit je 1 markah untuk jadual. Ya, sebab dia nak bahagi-bahagikan untuk nilai lain pula. Dia dapat 19. Okey. Setengah 30 saat dulu untuk kamu cepat-cepat salin. Okey, cukup 30 saat. Okey, now. Inilah kemuncaknya kita nak tahu. Okay, sebab kita nak ada skala ni kan. Sekarang ni penting. Okey, so mula-mula bila dapat fungsi persamaan ni, persamaan fungsi ni kita tengok X dia. X dia kuasa berapa? 1, 2, 3 salingan. X dia kuasa berapa? X dia kuasa berapa? X dia kuasa berapa pelajar? Tengok pada ni, graf ni. Persamaan ni. 3. 3 salah. 1. Kuasa 1 kan kat atas. Okey, kuasa 1. Kamu perlu agak tulis X kuasa 1. Sekejap ya, salah ni. X kuasa 1. Kamu boleh tulis untuk kamu punya pengetahuan tambah info. Berkuasa 1 mesti linear. Okey, linear. Okey. Linear positif ke linear negatif? Positif. Positif. Sebab apa? 3 tu. 3 tu positif. So, graf dia akan jadi macam ni. Graf dia akan jadi macam ni. Betul tak graf dia macam ni? Nanti kita akan buat menggunakan skala ni. Kalau kamu tengok pada graf kamu, ni graf. Nampak tak kat hujung tu cikgu ada tulis apa? 1 cm, berapa cm tu? Berapa unit tu? Nampak tak? Ada tak cikgu tulis? Tak ada Ada. Berapa cikgu tulis? Ada 1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. Okey. 1 cm nilai yang kita akan gunakan sekarang. Kalau kamu tengok 1 cm, ada berapa kotak kecil kat situ? Ada berapa kotak kecil? 10. 10. Itulah standard kertas graf yang kita nak gunakan. Sama ada kamu beli kertas graf sendiri kat luar ke ataupun kamu print sendiri pada cikgu punya kertas graf. Kertas graf kat luar dia warna hijau, kadang-kadang warna biru. Dia takkan ada warna merah, tak ada warna hitam. Warna hitam kalau kamu print kami foto daripada cikgu punya saja warna hitam. Okey, kat luar biasa warna hijau ataupun warna biru. Mesti ada 10 kotak lah. Dan kamu nampak kertas graf ni dia akan ada selepas 10 kotak kecil ada garis macam hitam pekat sikit. Itu dia menunjukkan sepadan dia. Okey, tengok pada semula pada tadi. Skala paksi X sama dengan 1 cm 1 unit. Skala paksi Y 1 cm 6 unit. Okey, sekarang kamu tengok X. Jadual nilai X ni ada negatif tak? Ada. Tak ada. Y ada negatif tak? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, apa perlu kita buat kalau tak ada positif negatif? Okey, kamu tengok cikgu buat. Cikgu akan keluarkan pembaris. Okey, so kamu keluarkan baris kamu. Okey, kamu buat garis pada bawah ni. Sekejap cikgu kemenangkan ni. Cikgu naikkan kat sini. Alamak. Cikgu padam ni. Kalau nak naikkan nanti kamu tak nampak ni. Okey, cikgu naikkan dulu. Okey, cikgu lukis kat sini. Okey, paksi X berapa dia kata? 1 cm 1 unit. Jadi kamu ambil pembaris. Alamak.
Jadi cikgu backkan dulu. Okey. Kamu ambil pembaris, kamu lukis pada garis yang bawah sekali ni. Ini panjangkan. Yang membuat garis-garis macam ni. Panjang macam ni. Kalau kamu tengok kat mana cikgu nak garis ni, kamu ambil garis yang warna hitam pekat sikit tu. Kamu jangan ambil garis pada hitam yang yang blur tu. Ambil garis yang hitam pekat. Kalau kamu tengok ni, hitam pekat. Bawah sekali hitam pekat. Okey, dah buat garis macam tu. Tandakan dia X. Okey. Okey, kemudian buat paksi. Okey, buat paksi tegak. Paksi tegak ni paksi Y lah. Pada garis hitam ni. Okey, macam mana cikgu tahu kena buat paksi tu kiri sekali dengan bawah sekali? Tadi kan cikgu ada tanya, ada cakap sama ada X itu ada negatif tak? Kalau ada negatif, kita buat cara lain. Kalau ada positif saja, kita buat cara macam ni. Sekejap ya, cikgu punya ni. Hai. Yes, macam ni. Buat Y. Okey, setiap paksi mesti letak kosong. Kosong ni asalan. Kamu belajar ke geometri koordinat ke apa ke, dia menunjukkan asalan. Jangan kosong. Okey. Sikit lagi. Lambat nak melukis ni. Okey, paksi tadi cikgu cakap apa? Paksi skala X, paksi X iaitu yang melintang macam ni, 1 cm 1 unit. Jadi kamu kira kat sini 10 kotak kecil, kamu letak 1. 10 kotak kecil, ini merah dah. Okey, 10 kotak kecil letak 1, 10 kotak kecil letak 2, 10 kotak kecil lagi letak 3, 10 kotak kecil 4, 10 lagi 5, 10 lagi 6. Macam mana cikgu tahu berhenti nombor 6? Sebab X kita pada jadual tadi ni dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis apa yang ada pada jadual nilai kita. Jadual nilai kita nombor 1 sampai nombor 6. Jadi kita punya skala pun 1 sampai 6. Sebab tu cikgu ajar kamu kena buat paksi tu di tepi. Kalau kamu buat paksi di tengah-tengah, kamu tak cukup 6. Bila tak cukup 6, kamu tak boleh buat kecil-kecil sebab dia tak ikut skala. Itu sebabnya pelajar kena melukis graf ikut skala seperti yang cakap. Okey, dah buat macam ni, tengok pula skala Y. Dah belum? Paksi X. Dah. Okey, sekarang kita nak buat paksi Y. 1 cm iaitu 10 kotak kecil tu samaan dengan 6. So, kamu kira 10 kotak, letak 6. 10 kotak lagi, letak 12. Dia dah bila 6 bermaksud sifir 12, sifir 6 lah. 10 kotak kecil, 18. Okey, sudah?
Dah. Okey, sekarang tolong bacakan kat cikgu. Nombor 1 jawapannya berapa? 17 kan? 17 kan? Nombor 1 jawapannya 4. Nombor 1 jawapan dia 4. Okey, sorry. Nombor 1 jawapannya 4. Okey, macam mana cari 4 ni kat sini cikgu? Okey, kamu tengok ya, kamu kira 5 kotak kecil ni dia jadi 3. 5 kotak kecil jadi 3. Okey, jadi kamu tahu 4 tu di mana? Tak boleh tengah-tengah sebab tengah-tengah ni ada 5. Jadi kamu naikkan sikit. Jadi 4. Jangan ambil tengah-tengah. Ambil satu kotak kecil kat lepas nombor 3 tu, naikkan sikit. Dia jadi nombor 4. Memplot graf kat sini, ini bahagian complicated. Kamu kena tengok betul-betul. Okey, kamu crosskan macam tu, plotkan. Okey, nombor 2 dapat berapa? 7. Nombor 2 dapat 7. 7 ni kat mana cikgu? Okey, kalau kat tengah-tengah sini 9. Okey, so 7 mesti area sini. So naik kat sini. Lepas nombor 6 ni ada 2 kotak kecil kan? Ada 2 kotak kecil, kamu plotkan dia setentang dengan nombor 2. Kamu kena biasakan kotak kecil, 10 kotak. Okey, nombor 3, 10. 10 ni kat mana cikgu? Ni. Lepas 9 ni ada 10 kan? Nampak 2 kotak kecil. Kamu naikkan. Ni 10. 2 kotak kecil selepas nombor 9 Kamu jangan pula 2 kotak kecil kat mana-mana je. Anak, 2 kotak kecil selepas nombor 9. Okey, nombor 4. 13. Ni nampak nombor 12 kan? Atas 12 mesti 13. Naikkan 2 kotak kecil tu. Itu. Okey, nombor 5. Dapat berapa? Nombor 5 dapat apa? 16. 16. Okey, 16 kat mana ni? 16 ni daripada 12 ni, awak kira 5 kotak kecil. Awak kira 5 kotak kecil dari 12. Lepas tu jalankan dia sehingga kamu jumpa dia punya garis. Okey, nombor 6, 19. Ni 18 kan? Atas 18. Atas 18 naikkan 1 kotak setengah, 2 kotak tu. Okey, kamu dapat macam ni. Okey, 19 atas 18 ya. Jangan kamu buat bawah 18. Okey. So ini adalah graf yang lengkap untuk kamu. Okey, kemudian dah siap plot. Ambil pembaris. Okay, siapa yang tak ada graf, kamu tengok dahulu, tolong usahakan ya. Tolong usahakan ambil kertas, dah cari kertas graf. Dah boleh pergi kedai buku dah buka, jadi boleh pergi. Boleh cari kertas graf, melainkan kita je tak nak belajar. Okey. Okey, kemudian kamu ambil pensil, okey, membina graf dengan pensil ya. Ambil pensil, okey, gariskan
semua plot ni. Titik ni. Sepatutnya titik ni akan kena. Sepatutnya semua titik akan kena. Cuma kat sini kita ada apa ni? Okey, perbezaan pada kertas keras ni. Kita kena besarkan dia jadi lain sikit. Ni kita try untuk dapatkan bacaan yang betul, garis yang betul. Sepatutnya memang semua akan kena. Okey, dah kena. Okey, kamu tidak dibenarkan gariskan satu-satu, tak nak. Jangan gariskan macam ni. Cikgu tak nak kamu gariskan macam ni. Satu, lepas tu satu tak nak. Mentang-mentang dia sengit. Tak nak. Cikgu tak galakkan kamu garis satu-satu. Kamu kena ambil pembaris. Kamu kena garis, pastikan semua garis itu bersambung. Bersentuh dengan garis yang sama. Okey, dapat? Siapa yang tak dapat? Okey, kalau tak dapat, okey, kamu diminta untuk tengok video lepas ni bahagian ini. Okey, cikgu tak minta pun kamu tengok video sampai satu video semuanya. Kalau tengok pun tak ada masalah. Okey, untuk fahamkan lagi. Tapi kalau kamu tak faham bahagian ini je, kamu boleh pause dan cari untuk bahagian ini. Okey, cuma cikgu cakap sepatutnya garis ini semua titik kena berada pada satu garis. Okey. Okay, so ini dah lengkap markah biasa dia bagi kat mana cikgu? Okey, tadi ni kamu kira tadi kan. Ni dapat satu markah. Buat paksi sahaja dapat satu markah. Ni markah yang kedua. Okey, lepas tu ini yang warna merah ni. Betul. Ikut skala kan. Dapat markah yang ketiga. Okey, plot graf. Plot graf warna XX ni ada 6 titik ni kan. Okey, dapat markah keempat. Dan garis ni paling kurang 3 titik bersentuhan dapat markah kelima. Sangat senang nak dapat markah. Okey, sebab tu kamu bahagian ni kalau yang boleh memberikan kamu markah, kamu buatlah. Okey, kamu buat dengan terbaik. Tak guna tahun ini, berguna untuk tahun hadapan. Mana tahu PT3 ada insyaAllah tahun depan. Okey, so kita masuk ke soalan B. Okey, soalan B. Okey. Soalan B cikgu, alamak, dah nak habis masa dah. Okey, soalan B, okey, cikgu akan jadikan dia tugasan. Patut nak bagi C dengan D je tadi. Okey, soalan tugasan. Okey, seperti biasa kamu buat pengiraan di sini. Okey, masukkan di sini dalam jadual. Okey, kemudian baca skala. Okey, 1 cm kepada 1 unit untuk paksi X. Okey, dan paksi Y 1 cm kepada 2 unit. Kena baca mana paksi yang dia nak. Okey, macam mana nak tahu paksi dengan betul? Okey, tengok X. X kamu semua positif. Nanti kamu akan dapat paksi Y. Sama ada positif atau negatif, kamu yang kena tetapkan. Okey, kemudian dengar betul. Okey, kamu diminta tengok skala. Ini 1 cm. Okey, yang sini pun 1 cm.
Okay, sama juga macam tadi. Kamu kena membina paksi. Kamu kena membina paksi. Cikgu tak boleh nampak siapa angkat tangan. Cikgu tak boleh nampak. Okey, kamu kena bercakap. Okey. Kamu bina paksi. Macam tadi. Untuk paksi X. Okey, paksi Y bergantung kepada jawapan kamu. Paksi Y bergantung kepada jawapan kamu. Cikgu tak boleh nampak siapa angkat tangan. Wanita tak nampak, cikgu tak nampak. Cikgu kena present ni. Kamu angkat tangan kita tak tu? Okey, cikgu tak nampak. Kamu kena bercakap. Okey, paksi Y bergantung kepada kamu punya jawapan. Okey, sebagai contoh tengok ya. Okey. Kamu masukkan 6 darab kosong, tolak 9, tolak kosong kuasa 2. So kat sini kamu akan dapat negatif 9. Okey, so kat sini je, kosong ni je dah tahu dah. Dia negatif 9. Okey. Okey, Y ni negatif 9. Y negatif 9 bermaksud dia di baris bawah. Dia di baris bawah. Okey, bawah apa? Bawah paksi. Okey, jadi bila dia baris bawah, paksi yang ini tak boleh digunakan. Okey, paksi yang ini tidak boleh digunakan. Sebab apa? Okey, nilai negatif itu berada di bawah. So apa perlu kita buat kat sini? Okey, kita kena adjust. Kita kena adjust paksi X tu. Okey, sama ada di atas. Okey, ataupun kamu boleh buat di tengah ataupun di atas. Okay, apa-apa pun dia bergantung kepada nilai Y yang kamu dapat. Tugasan hari ni berat sikit tau. Tugasan ni berat sikit. Jadi apa-apa pun kamu kena pastikan nilai Y kamu betul, baru kamu boleh buat paksi tu di mana. Sama ada graf paksi kamu akan jadi macam ni. Okey, ini Y, ini X. Ataupun paksi kamu akan jadi macam ni. Ini beza ya. Bukan sekali haji cikgu lukis ya. Atas besar, bawah kecil tak ada. Ini bergantung kepada nilai Y yang kamu dapat nanti. So antara dua kemungkinan ni adalah sama ada di atas ni ataupun di bawah. Okay, bergantung kepada nilai Y. Tu tugasan ni berat sikit kat sini. Okay, jadi kamu kena cuba, kamu buat, dah dapat, tolong return kat cikgu. Jangan malu, jangan segan, tolong PM cikgu. Ambil masa, buat dan PM cikgu. Okay, so tugasannya itu sahaja, tak jadi nak bagi C dan D. Okay, tak jadi cikgu nak bagi C dan D. Cikgu bagi B sahaja. Untuk soalan C dan D, kita akan buat minggu hadapan hari Selasa. Pun sama juga. Okay. Tapi kalau siapa yang dah mampu untuk mengira dan buat sendiri, nak terus cikgu tunjuk ulas, boleh. Tak ada masalah. Itu apa-apa pun usaha kamu sendiri.